Okay. So hari ini kita akan menjelaskan serba sedikit tentang perkara-perkara yang telah kita sekolah pergu telah menerangkan pada minggu lalu tentang Dharastra Maharaj. Dia bertanya soalan kepada Sanjaya, apa yang tengah berlaku di medan Kurukshetra pada sekarang ini. Okey, Bu. Why he asked this question? You know, he knows that they are going to fight the war. Why he's saying, why did they do? So kenapa Dharastra Maharaj kena tanya soalan begini? Walaupun dia tahu sekarang ini medan Kurukshetra ini tengah berlaku, akan berlaku satu peperangan di antara dua tentera. Because this place is called Kurukshetra, the place of pilgrimage. So tempat ini dipanggil medan Kurukshetra, di manakah semua persembahan-persembahan akan dilakukan. So இது வந்து ஒரு புண்ணிய பூமி, you know. Yes, medan Kurukshetra ini adalah satu medan yang pengibadatan dan suci. So he's afraid that his sons, the Kauravas, 100 sons, he's afraid they will not want to fight with the Pandavas. So Dharastra Maharaj dia merasa takut kerana sebabnya peperangan ini akan diadakan di medan Kurukshetra. Kurukshetra itu adalah satu tempat yang suci. So dia berasa takut apa-apa akan berlaku kepada anak-anak mereka, anak-anak dia. So you can see again how jealous, very jealous, that he wants the Pandavas all to die, the 5 brothers to die. So dekat sini kita akan tengok Dharastra Maharaj menunjukkan kecemburuan dia. Dia cuma nak tanya tentang anaknya saja, bukan pada anak-anak Pandawas, anak-anak Pandu. So that's why Krishna, இதனால தான் கிருஷ்ணா வந்து இந்த அசுரர்களாம் அழிக்க வராரு. He wants to destroy all this army. So kerana inilah Tuhan Krishna telah mendatang ke dunia ini untuk membunuh atau mencucikan semua segala kekotoran di bumi ini, di medan perang ini. So now in the second verse, we can see that Duryodhana, he is going to talk to Dronacharya. So dalam halaman ayat 2 ni, Duryodhana akan bersembang dengan gurunya Dronacharya. So Dronacharya வந்து அவர் தான் ஆச்சாரியா, பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் அவர் தான் அந்த ஆசிரியர். So siapakah Dronacharya? Dronacharya ini adalah guru kepada kedua pihak tentera Pandawa dan Kaurawas. So if you see the verse, he says here, Vachanam Raja Abravit. Correct? So dekat sini kita boleh tengok Vachanam Raja Abravit bermaksud. So this is spoken by Sanjaya. So ayat ini bersuara daripada Sanjaya. So Sanjaya is calling Duryodhana Raja. Why? Do you know why? So Sanjaya memanggil Duryodhana Raja. Mengapa? Because he wants to give Dhritarashtra, motivation, like your son is the king. So maksud Sanjaya ini dia ingin membagi motivasi kepada Raja Dharastra sebagai dia itu seorang raja. Also he is அவருக்கு உற்சாகம் கொடுக்கிறாரு, like இந்த போர் நடக்கும், ஏன்னா காம்ப்ரமைஸ் நடக்காது. Sanjaya juga memberikan semangat kepada Dharastra Maharaj sebagai perang ini akan berlaku dan tidak mempunyai apa-apa penyelesaian. Because Dhritarashtra, he's thinking that I have 100 sons, Pandavas only 5 people, we can easily kill them. So Dhritarashtra Maharaj beringat Dharastra mempunyai 100 anak dan Pandu cuma mempunyai 5 anak sahaja. So dengan ini dia boleh membunuh kelima-lima anak Pandu tersebut.
But he don't realize that the Pandavas have Krishna. Tapi Dhritarashtra Maharaj tidak menyedar sebelah pihak Pandawas, tentera Pandawas, siapa yang berada. Even though the Kauravas, they are so strong, they have 100 sons, they have Bhishma, they have Dronacharya, they have Karna, they have so many warriors. Walaupun tentera Kauravas mempunyai tentera-tentera yang paling kuat dan askar-askar yang paling kuat sebagai Dronacharya, Karna. So they have so many warriors, but the Pandavas have Krishna. So if you can go to the last verse of the Bhagavad Gita, the 1872. Sorry, I think some more. Can you go to the last one? I think 18. Next verse. Wait. 76. Sorry, 1878. Yeah, the last verse. We see this verse. Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partha Dhanurdhara Tatra Shri Vijayor Bhutir Durva Nitir Matir Mama. You can do translation on. Di mana saja terdapat Krishna, Tuan semua mistik, dan di mana saja terdapat Arjuna, Aksha tertinggi, juga pasti akan ada kepulauan, kemenangan, kuasa yang luar biasa dan moral. Itulah pendapat saya. So this verse is spoken by Sanjaya at the end of Bhagavad Gita. So ayat ini diujar oleh Sanjaya pada pengakhiran Bhagavad Gita. So in the starting, he is telling to Dhritarashtra, your son is king. You see? Pada permulaannya, Sanjaya mengatakan kepada Dhritarashtra Maharaj, anak kamu adalah seorang raja. But end of the Gita, he is telling that where is Krishna? No, you cannot win. So dalam pengakhiran Bhagavad Gita ini, Sanjaya mengatakan kepada Dhritarashtra Maharaj, di mana ada Krishna, di situlah ada kejayaan. So this is what we have to remember in our life also. When we always put Krishna in the first, we will always be winner. So dalam kehidupan kita juga kita memerlukan meletakkan Tuhan Krishna sebagai orang utama dalam kehidupan kita. So jika kita meletakkan Krishna dalam kehidupan kita orang yang utama, kita akan hidup senang dan bergembira. So we can இது வந்து நம்ம அர்ஜுனாட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கணும் எப்படி இந்த மாதிரி செய்யறது. So bagaimana kita memerlukan meletakkan Krishna pada dalam semua pengaktivitian kita. So kita perlu belajar daripada Arjuna. So like you see now the example before the war starts, okay, Duryodhana and Arjuna go and to see Krishna. ரெண்டு பேரும் கிருஷ்ணா பார்க்க போறாங்க. So dalam permulaan peperangan Kurukshetra ni, dalam Kurukshetra, Duryodhana and who? Arjuna. Duryodhana dengan Arjuna telah pergi menjumpa Tuhan Sri Krishna. Then what happens? Krishna says, I will give you, both of you, I'll give something. So apabila dua Arjuna dan Duryodhana pergi menjumpa Tuhan Krishna, Tuhan Krishna mengatakan dia akan membagi dua benda atau perkara kepada kedua pihak-pihak itu. So அவர் சொல்றாரு, ஒரு பக்கத்துல நான் இன்னொரு பக்கத்துல என்னுடைய army. So you choose which one you want.
So Tuhan Krishna mengatakan saya akan menyokong 11 orang dan tentera-tentera saya akan menyokong pada kesebelahan yang seorang lain. And also Krishna says, I will not fight. நான் ஒரு ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன். So Krishna juga mengatakan dia tidak akan melawan. Saya tidak akan mengambil apa-apa senjata, menggunakan senjata. So first he is asking Arjuna, who do you choose? So pada permulaannya Tuhan Sri Krishna bertanya kepada Arjuna, siapakah kamu nak memilih? And Arjuna says, அவர் சொல்றாரு, கிருஷ்ணா நீங்க என் பக்கத்துல இருந்தா எனக்கு அதே போதும். So Arjuna berkata, Tuhan Sri Krishna, kalau kamu berada di sebelah saya, itu sudah mencukupinya. And Duryodhana, அவர் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாரு. சரி, என்ன இவ்வளவு முட்டாளா இருக்கா அர்ஜுனா, அவரோட நாராயண சேனாவே எனக்கு கிடைக்குது இப்ப. Duryodhana sangat bergembira sebab Arjuna memilih Tuhan Sri Krishna untuk sebelah dia dan menyerahkan tentera-tentera Sri Krishna kepada Duryodhana. Dan dia juga mengatakan, kenapa kamu sangat bodoh memilih Krishna pada sebelah kamu dan menyerahkan tentera-tentera dia kepada saya. So, but in the end what happened? All the Kauravas were finished. So pada pengakhiran peperangan ini, apa yang berlaku, semua tentera-tentera akan meninggal. If you can go to can you go Srimad Bhagavatam? Sorry bro. You can go to Srimad Bhagavatam 1:15-16. Like 15, 1:15. Yes, bro. Okay, you can read the translation. Yeah. General hebat seperti Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susharma, Salya, Jayadratha dan Balika semua mengarahkan senjata mereka yang tidak dapat dielakkan terhadap saya. Tetapi oleh Tuan Krishna, rahmat mereka tidak dapat menyentuh rambut di kepala saya. Begitu juga Prahlad Maharaj, penganut tertinggi Tuan Narasimha Dev, tidak terjejas oleh senjata iblis yang digunakan terhadapnya. So this is the result. If you choose Krishna and Krishna is with you, everything, all victory is there. So di sini menyatakan bahawa Krishna adalah semua kejayaan. So you see, Drona, Karna, Bhurishwara, Susharma, எல்லாரும் அவங்களுடைய ஆயுதத்தை they were attacking Arjuna, but not even one hair they can touch. So di sini menjelaskan bahawa Bhishma, Drona, Karna, Bhurishwara, Susharma, mereka ini semua adalah tentera-tentera yang paling kuat. Mereka telah menggunakan senjata-senjata mereka untuk membunuh Arjuna, tetapi tidak seuras rambut pun dielakkan. You see, so so Arjuna, he's a pure devotee. He understands Krishna. That's why he chose Krishna. Arjuna adalah seorang penganut yang suci kepada Tuhan Sri Krishna. Kerana itulah dia memilih Tuhan Sri Krishna di sebelah dia. But Duryodhana, because he's a non-devotee, he thinks that I have the army, I have Bhishma, I have Drona, I have Karna, I will win. So Duryodhana ini bukannya seorang penganut Sri Krishna. Jadi dia tidak memahami siapakah itu Sri Krishna, dan dia cuba memilih tentera-tentera Sri Krishna
dan juga sebab dia mempunyai sepasukan yang kuat. So you must always know that spiritual power is always greater than material power. So kita perlu memahami kekuasa pengibadatan Tuhan amat kuat daripada kekuasa alam material ini. Give you an example. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப sick ஆகுது. We are getting very sick. Okay. Okay, di sini Prabhu akan membagi satu contoh. Okay. So now we are very sick, and then we are depending on the doctor. We are depending on the nurse, the medicine. So many things we are depending. So contoh katakan kita telah jatuh sakit. So apabila kita jatuh sakit, kita perlu menganggap dan mengambil arahan daripada seorang doktor atau pakar-pakar perubatan untuk mengambil nasihat untuk kesakitan kita, penyakit kita. நான் கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னா டாக்டர் என்ன நம்ம சொல்றாரு, டாக்டர் சொல்றாரு கடவுளை போய் வணங்குங்க, என்னால காப்பாற்ற முடியல. So di sini doktor akan apakah doktor akan memberitahu adalah tolong menyembah Tuhan supaya penyakit-penyakit kamu akan disembuhkan. Ini Subala Prabhu beritahu contoh pada pengakhiran doktor telah menyerah diri. So why don't from the beginning we depend on God? Why we have to depend on everything first, and then everything fail we are coming to God? Why? So kenapa kita tidak memilih Tuhan pada permulaan? Kenapa kita perlu memilih pada akhir waktunya? So this is the thing, we have to learn that always depend on, surrender means to depend on Krishna no matter what. So kita perlu mengingat, kita perlu menyerah diri pada permulaan, bukannya dalam pengakhiran kehidupan kita. Just like Arjuna, even though he knows that nobody is there, no Bhishma, no Drona, he said only Krishna is there, and Krishna is not fighting. He said, no Krishna, I choose you. Kita perlu mengikuti contoh Arjuna. Arjuna tahu Tuhan Sri Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa, so dia memilih Tuhan Sri Krishna sebelah dia, dan walaupun dia tahu, dia memahami dia tidak mempunyai siapa-siapa tentera yang kuat sebagai Bhishma, Drona dan Karna, masih lagi dia memilih Tuhan Sri Krishna disebabkan dia adalah Tuhan Yang Maha Esa. So அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கணும், நம்ம ப்ரையாரிட்டியை நம்ம கிருஷ்ணா நம்ம ப்ரையாரிட்டியா செய்யறோமான்னு. So sebagi inilah kita perlu memilih untuk menyerah diri siapakah yang kita memilih dan di manakah kita meletakkan Tuhan dalam kehidupan kita. And if we learn how to put Krishna as always number one, then we have all success. So kalau kita membelajar atau memahami atau tahu macam mana kita hendak meletakkan Tuhan Sri Krishna dalam kehidupan kita, so kita tidak akan mempunyai apa-apa kesengsaraan dalam kehidupan. Like another example I'll give you. You see now somebody pass away, யாரும் இறக்குறாங்க. So lagi satu contoh, apabila seseorang itu telah meninggal, so who they will call when the person die? They will call relatives. So kalau seseorang itu telah meninggal, siapakah yang hendak kamu akan memanggil? They'll say, please Prabhu, please come. My father passed away. Please come and chant Hare Krishna. Please give the Krishna garland. So dalam orang yang pertama kita akan memanggil semua penganut Sri Krishna, kerana kita akan memanggil mereka untuk datang membuat persembahan dalam
peninggalan seseorang. So why you're calling the devotees? Because only the devotee can save your soul. Mengapa perlu kita memanggil penganut Sri Krishna? Bukan orang lain. Sebab kita tahu penganut Krishna sahaja yang boleh menyampaikan ke semua kehendak. But why don't you call the devotees earlier when you're alive? So kalau kita sudah tahu dalam pengakhiran kehidupan kita, kita hendak memanggil semua penganut-penganut Sri Krishna, mengapa kita tidak memanggil mereka pada waktu yang awal? When you're alive, you are saying, oh, no time to chant, no time to go temple, no time to read about Bhagavad Gita. So apabila kita mempunyai kehidupan yang senang, kita hidup dengan mewah, kita tidak mengingat tentang Krishna dan juga aktiviti-aktiviti yang perlu dibuat untuk pada Krishna, dan juga tidak mengingat menjumpai atau berkongsi dengan penganut-penganut Sri Krishna. So you always put the material thing first. Krishna is the last. So dalam kehidupan ini, kita sentiasa meletakkan aktiviti-aktiviti material dalam permulaan, dan Krishna kita akan letakkan dalam perakhiran kehidupan kita. Then when you die, you expect Krishna to come and help you. Dan sewaktu kita meninggal, kita menganggap Krishna, Tuhan Sri Krishna akan datang menolong kita. So how will Krishna help you? Tell me. So jadi bagaimana Tuhan Krishna akan menolong pada waktu perakhiran ini jika kita tidak mengingati Tuhan Sri Krishna dalam permulaan kehidupan kita? If you do not, you see, Krishna was there with Arjuna until the end because Arjuna put Krishna first. So dalam Bhagavad Gita ini, Arjuna telah meletakkan Krishna daripada permulaan sampai pengakhiran. But now we are like Duryodhana. We are taking everything of Krishna. Krishna is, give me this money, give me this, but we don't want Krishna. So semua manusia dalam kehidupan di dunia ini, kita ni sebagai Duryodhana. Kita cuma mengikuti alam-alam material dan contohnya macam duit, kesenangan dalam alam material ni, semua kegembiraan dalam alam material ni kita hendak merasai. Kita tidak mengingat Tuhan Sri Krishna. So like this we will be loser. If we don't put Krishna in the first, we will lose. So kalau dalam waktu sebegini kita akan menggagal sebab kita tidak mengambil Tuhan Sri Krishna ni dalam permulaan kehidupan kita. Kita cuma ambil puncu-puncunya atau perkara-perkara di belakang Tuhan Sri Krishna aja sebagai kegembiraan, duit, kita hidup senang, kita hendak ini, kita hendak itu, sebagainya. So when we are living, we think our family, our money, everything is important, but Krishna is not important. So apabila kita hidup dalam dunia ini, kita anggapkan keluarga kita ini penting, duit itu agak penting, tetapi Tuhan Sri Krishna tidak penting. But if these things are so important, how come they cannot help us when we die? Kalau kita mengingatkan benda-benda ini amat penting dalam kehidupan kita, kenapa pada pengakhiran waktu kita meninggal, benda-benda ini semua tidak menolong kita? So that means if you're asking devotees to come and chant when you die, that means you must know how important the chanting is. So pada pengakhiran kehidupan kita sehendak meninggal, kita tahu kita perlu memanggilkan penganut-penganut Sri Krishna datang membuat persembahan. Mengapa tidak kamu memanggil dalam permulaan kalau anda semua tahu kepentingan Sri Krishna ni? So now we have to priority. We have to daily wake up. We must chant. We must read Bhagavad Gita. We must
do service for Krishna, then all this will help us at the time of death. So bagaimana kita perlu menyimpan Tuhan Sri Krishna dalam kehidupan kita? Kita perlu bangun pagi pada waktu yang awal, membuat persembahan kepada dia dan membuat semua kepribadian atau persembahan-persembahan kesucian kepada Tuhan Sri Krishna dan juga membaca mantra-mantra Hare Krishna. So apabila kita membuat perkara-perkara yang baik ini, pada pengakhiran kita meninggal, kita akan mengingati Tuhan Sri Krishna. So when we practice now, like exam, if you start practicing exam, when the exam come, you are not afraid of failing the exam. Ini sebagai pemeriksaan. Apabila kita duduk untuk pemeriksa, kita akan menyediakan diri kita untuk membuat pemeriksaan. So this is the lesson from the verse today, that if Krishna is with you, then all victory, all success, everything. So ini adalah penjelasan dalam ayat-ayat ini. So kalau kita sentiasa mengingat Krishna atau memilih Krishna dalam apa-apa jua dalam kehidupan kita dan meletakkan Tuhan Sri Krishna dalam kehidupan kita sebagai orang pertama, kita tidak akan merasai atau apa-apa kesusahan tidak akan mendekati kita. Kita akan rasa gembira dan mewah. Yeah. So now we'll see one last verse, the 1:15-21. 1:15-21 is it? Yeah. Saya mempunyai gandiwa yang sama, anak panah yang sama, chariot yang sama yang ditarik oleh kuda yang sama. Dan saya mengenakan mereka sebagai Arjuna yang sama dengan sesiapa. Semua raja-raja menawarkan penghormatan wajar mereka. Tetapi dengan ketiadaan Tuhan Krishna, semuanya pada seketika notis telah menjadi batal dan tidak sah. Ia betul-betul seperti menawarkan mentega yang dijelaskan pada abu, mengumpul wang dengan tongkat ajaib atau menyemai benih di tanah barren. இது வந்து அர்ஜுனா பேசுறாரு. இது எப்போ நடக்குதுன்னா மகாபாரத் போர் முடிஞ்சு கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணா இஸ் கோயிங் பேக் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட். So dalam penjelasan ini siapakah yang bercakap? So di sini dalam penjelasan ini Arjuna telah mengatakan apa yang berlaku selepas Krishna telah balik ke tempat dia. So Krishna left to the Krishna Loka. So what happens? The story is the queens. Krishna has 16,108 queens. So selepas Krishna telah balik ke dunia Krishna, so apa yang berlaku di sini adalah semua puteri-puteri Sri Krishna, mereka adalah isteri kepada Sri Krishna. So Sri Krishna mempunyai 16,108 orang isteri. So all these queens are actually Mahalakshmi's expansion. So semua isteri Tuhan Sri Krishna ini adalah daripada keturunan Mahalakshmi. So what happened after Krishna left? There is nobody to protect them. So selepas Krishna telah memulang ke dunia Krishna, so tidak siapa yang boleh protect, bagi keselamatan kepada puteri-puteri ini. So what happens? Few cowherd boys, they come and kidnap the princess. I mean the queen. So apa yang tengah berlaku di sini adalah sebeberapa gelintir orang telah datang menculik puteri-puteri yang ini. So அவங்கலாம் அந்த queen வந்து கடத்துறாங்க. Okay. So
So what happens? Arjuna, he tried to protect the queen. He takes his Gandiva bow and he starts to fight them. So apabila semua yang penculik-penculik ini menculik puteri-puteri, Arjuna telah mengambil anak panah Gandiva untuk menyerang penculik itu. But the same Arjuna who won the Mahabharat war, he cannot fight the cowherd boy. So pada pengawalan peperangan di dalam medan Kurukshetra, Arjuna tidak dapat melawan, tetapi dalam pengakhiran perlawanan ini, peperangan ini, Arjuna telah mengambil anak panah untuk menyerang penculik-penculik itu. So that's why he's saying, I have the same Gandiva, I have everything with me, but I cannot fight them. Dengan perkara inilah Arjuna mengatakan, saya mempunyai semua keperluan senjata dan pada waktu peperangan dan juga sekarang. So why he said that? What is the difference between this Arjuna and the Arjuna in Mahabharata? Arjuna juga mengatakan, apakah perbezaan antara saya pada masa ini dan juga pada semasa peperangan berlaku. So that's why Arjuna said, when Krishna is not there, I don't have any power. So Arjuna mengatakan, apabila Tuhan Sri Krishna tiada di persebelahan dia tidak mempunyai apa-apa kuasa. So this is the example, like if Krishna is there and Krishna is not there, see what is the difference? So di sini Arjuna cuba menjelaskan apabila Tuhan Sri Krishna berada, apa yang akan berlaku dan apa yang akan berlaku semasa Tuhan Sri Krishna tiada berada di sebelah kita. Perbezaan. You may be wondering how come the queen of Krishna get kidnapped by cowherd boys? So kita boleh berfikir bagaimana puteri-puteri Sri Krishna ini dapat diculik, boleh diculik. So actually the story is in the previous life, these queens, they were all, I mean, these queens, there was a rishi called Ashtavakra Rishi. So apa yang dijelaskan di sini adalah isteri-isteri Tuan Sri Krishna atau puteri-puteri ini pada sesuatu zaman, mereka ini adalah Ashtavakra. Ashtavakra. So Ashtavakra, his body, Ashta is 8. His body is bent in 8 form. So Ashtavakra ini adalah maksud 8. So badan dia akan menjelma 8 kali. So Ashtavakra, when he's walking, is very funny, you know. So apabila Ashtavakra ini berjalan, dia sangat pelik. So all these princesses, they are laughing at him. So semua puteri-puteri ini telah menggelakkan dia. Then Ashtavakra, he cursed them, and that in next life you will be kidnapped. By other men. Apabila puteri-puteri ini telah bergelak semasa Ashtavakra ini berjalan dengan pelik, puteri-puteri ini semua menggelakkan dia, dan dia Ashtavakra ini telah menyumpahkan mereka pada kehidupan yang baru atau berhadapan, anda semua akan diculik. So, but then they say, they came and say sorry to him, say please forgive me. They please him by prayers. So apabila puteri-puteri ini telah diculik, mereka telah beringat kembali apa sebab mereka ini telah diculik. So semua puteri-puteri ini telah bersedar bahawa mereka ini menggelarkan Ashtavakra pada kehidupan pelepasan mereka, dan disebab itulah atas penyumpahan Ashtavakra inilah mereka diculik pada zaman kehidupan sekarang ini. So puteri-puteri ini telah kembali kepada Ashtavakra dan meminta maaf, mengampun kepada Ashtavakra. So basically his curse was, even if your husband is Krishna, you will get kidnapped by the bad guy, you know.
So di sini kita juga boleh tengok walau bagaimanapun Tuhan Sri Krishna ini adalah suami kepada semua puteri-puteri ini, mereka ini juga akan diculik oleh orang-orang jahat. So after they say sorry to him, he said, "Okay, I'll give you a blessing." Okay. So apabila puteri-puteri ini telah meminta maaf kepada Astavakra, Astavakra telah mengambil pemahaman mereka. So he said, even after you are kidnapped, you will come back. Astavakra juga telah menyatakan bahawa selepas anda semua ini telah diculik, anda semua akan kembali balik. That means your husband will save you again. Bermaksud suami kamu akan menolong anda balik. So in order to fulfill this Muni's words, Krishna came as the cowherd boy. So untuk how bro? In order to fulfill the Muni or the words, Krishna come as the cowherd boys. So untuk macam mana? Untuk menyempurnakan pengataan Astawara ni, Tuhan Sri Krishna telah menjelma balik. So actually, they are kidnapped by cowherd boys, but the cowherd boy is Krishna only. You understand? So di sini kita boleh tengok tadi cowherd maksud pengembara lembu. So pengembara lembu ni telah menculik puteri-puteri. So sepatutnya pengembara ini bukannya orang-orang jahat, dia adalah Tuhan Sri Krishna sendiri. So in the end they are kidnapped by their own husband, so they are not in trouble. So apabila Tuhan Sri Krishna telah menyelamatkan mereka tidak terlibat atau mempunyai apa-apa kesusahan. Because nobody can touch the wife of the Lord, only the Lord can do that. Ini disebabkan tidak sesiapa boleh menyentuh orang-orang Tuhan Sri Krishna ataupun puteri-puteri Sri Krishna. Kerana mereka ini semua adalah milik Tuhan Sri Krishna. Hanya Tuhan. That's why Arjuna also say, I cannot fight, because he cannot fight Krishna. The cowherd boy is Krishna's expansion. So tadi Arjuna tidak dapat melawan pada pengembara lembu. Disebabkan Arjuna tahu pengembara lembu itu adalah Tuhan Sri Krishna. Disebabkan itulah dia tidak dapat melawan apabila pengembara lembu itu menculik puteri-puteri Sri Krishna. So instead of Arjuna, he's crying and saying, "Oh, why I cannot fight? I'm so lousy." He's saying, "Oh, I cannot fight because Krishna is not with me." So Arjuna juga menangis dan bertanya, kenapa saya tidak boleh berlawan walaupun Tuhan Sri Krishna tak ada di sebelah saya. So Arjuna always he's thinking of Krishna every time. See? So Arjuna sentiasa mengingatkan Sri Krishna. He always acknowledge Krishna, you are the controller. Whether you want to give me victory or don't want to give me victory is all in your hands. So Arjuna mengingati Tuhan Sri Krishna adalah semua perkawalan dia. Kalau Tuhan Sri Krishna hendak memberi kejayaan kepada Arjuna atau kegagalan kepada Arjuna, Arjuna pasti akan menerima. So this thinking of Krishna always, that is the real victory. The thinking of Sri Krishna. All the time, that is the real victory. So pengingatan, sentiasa mengingati Tuhan Sri Krishna pada semua waktu, itu adalah satu kejayaan pada seseorang. So kita sentiasa perlu mengingati Tuhan Sri Krishna pada semua waktu dalam kehidupan kita. Materially you may even be failed, but if you are thinking of Krishna, then you are still victorious. Dalam alam material ini, walaupun kita mengingati Tuhan Sri Krishna, kita pasti akan kemungkinan akan bergagal, tetapi pada pengakhirannya kita akan dapat kejayaan. Yeah. So we cannot think that, oh, now I'm chanting, I'm doing so many things, why materially I'm not successful? That is not, we cannot think like this. So kita tidak boleh memikir, oh, saya menyembah Tuhan Sri Krishna, saya menyatakan mantra-mantra Sri Krishna, mengapa saya tidak berjaya dalam alam material ni pada waktu sekarang?
Our only thinking should be, I must always remember Krishna like Arjuna. So kita perlu mengingati Tuhan Sri Krishna pada setiap hari, setiap waktu sebagai bagaimana Arjuna mengingatinya. Then the real success will come when you die, you think of Krishna, you go back to spiritual world. So kejayaan yang kejayaannya akan kita dapati pada waktu keakhiran kehidupan kita. Yeah. So anyway, this is the explanation of this verse today. Got any questions or any comments you can say? So ini adalah penjelasan-penjelasan pada ayat dalam halaman ini pada hari ini. Kalau anda mempunyai apa-apa persoalan, tolong bertanya. தமிழ்ல சொல்லிடுங்க bro. தமிழ்லையா? ஸோ அப்படி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அடுத்த வாரம் நம்ம we will continue the next verse. Yeah, I think maybe no questions today. So anyway, ஒண்ணும் இல்ல பிரபு. ஒன்னும் ஒரு கேள்வி இல்ல, எல்லாம் புரிஞ்சிச்சு. Okay. So yes, please keep reading every day and Yeah. Chanting and always Yes. trying to prioritize Krishna in front of our material life. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much. We'll stop here. Jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Hai. Jai Srila Prabhupada ki, Nah, Nitai Gautama. iya. Hare Bol. Hare Krishna.